Saudara, program vaksinasi remaja 12 hingga 17 tahun bagi daerah Beaufort dan daerah Kecil Membakut akan bermula esok. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Ya, Alif. Program vaksinasi remaja itu akan dijalankan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pak Musa Beaufort dan PPV Dewan Kesenian Islam Membakut. Kira-kira 10,000 remaja dijangka menerima suntikan vaksin COVID-19 dos pertama dalam tempoh seminggu. Penyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK daerah Beaufort, Dr. Rizwan Roger Bigula berharap remaja di sekitar Beaufort dan Membakut merebut peluang tersebut untuk mendapatkan suntikan vaksin masing-masing. Vaksinkan lebih 50,000 orang dewasa. Untuk Beaufort dan Membakut ni, isu AEFI sangat rendah, less than 1%. So should be no problem lah. Sudah nampak di situ kan kesan dia. Dan rasanya penerimaan remaja ni lagi bagus, lagi memberansangkan. Dr. Rizwan berkata demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau perjalanan program outreach vaksinasi dan home visit di Dewan Kampung Bambangan Membakut. Katanya tumpuan program PICK daerah Beaufort kini tertumpu kepada usaha mencari saki baki penduduk yang belum menerima vaksin. Sementara itu, seramai 120 penduduk sekitar Membakut menerima vaksin dalam program hari ini. Pemberian vaksin turut melibatkan penduduk yang terlantar di rumah kerana masalah kesihatan. Program ini juga akan dilaksana di beberapa buah kampung yang sudah dikenal pasti termasuk Kampung Sinoko, Kampung Paung Maragang 1 dan 2 dan Kampung Poring Membakut. Nasib penduduk terjejas banjir di Kampung Sugut Pinampang terus mendapat perhatian pelbagai pihak yang tampil menghulurkan pelbagai bantuan dalam usaha meringankan beban mereka. Antara bantuan yang dihulur termasuk barangan keperluan harian, air mineral, bakul makanan, baju terpakai dan peralatan pembersihan rumah yang dikumpul di Gereja Assumption of Our Lady Sugut. Sejak 17 September mendapati pengumpulan bantuan memudahkan penduduk kampung mengambil barangan yang diperlukan selain memudahkan proses penghantaran. Selain bantuan makanan, penduduk kampung juga memerlukan beberapa bantuan lain bagi melancarkan proses pembersihan kawasan sekitar. Mereka perlukan machinery, pas itu perlukan mungkin lori untuk mengangkut keluar itu tanah-tanah lumpur yang mandap di kawasan rumah mereka, dan banyak jalan yang tidak dilalui karena disebabkan lumpur tersebut. Dan kami dapati agak sukar untuk membersihkan rumah, apalagi sudah 4 hari, ini hari kelima air tidak ada, bakalan elektrik pun tidak ada. Sementara itu, seorang guru dari ibu negeri yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana berpeluang mengumpul bantuan bersama rakan-rakan dalam usaha mengurangkan beban penduduk Sugut. Bantuan ini adalah bantuan daripada kerjasama OP Telur Sadin dan juga daripada sumbangan guru-guru Sanzek dan juga kawan-kawan hiking kami, di mana kami mendapat lebih kurang 5,000 untuk menyalurkan bantuan 200 karton mineral dan juga 80 bakul makanan. Beberapa penduduk terjejas yang ditemui turut berkongsi kisah duka akibat banjir kali ini yang bukan sahaja merosakkan harta benda, malah ada di kalangan mereka hilang tempat tinggal. Kesan banjir itu memang menyedihkan lah. Kebanyakan yang tempat kami itu kan banyak. Tidak yang boleh selamat lah. Saya punya washing machine, Xbox pun sebelum on lagi balik lah. Jadi sangat menyedihkan lah. It's really bad. Some of us kehilangan rumah, kereta, like especially myself also, I lost everything, total lost my car, my house. This is the first time rumah saya masuk about more than 10 feet, about 13 feet paras air. We already in pandemic, we already struggled for the last few months, years, and then add on with this additional this, definitely is gonna be depression. People will be more and more lah. Yang rusak di rumah itulah tilam dan mesin basuh dan esbok. Kami dari yang kena musibah berterima kasih banyak. Semoga bantuan ini dapat memberikan beban yang
ringan untuk kami pakai di rumah. Terima kasih banyak-banyak. Kampung Sugut merupakan antara kawasan terjejas teruk akibat banjir kilat dan banjir lumpur 15 September lalu. Sementara itu, mangsa kejadian tanah runtuh di Segu Muhammad Siang Jalan Pinampang Tambunan Rabu lalu bersyukur kerana musibah yang menimpa mereka mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang meluangkan masa melawat mereka baru-baru ini. Kejadian tanah runtuh yang hampir meranapkan sebuah rumah dan menyebabkan beberapa kenderaan rosak teruk berlaku akibat hujan lebat yang berterusan selama lebih 6 jam. Bercakap kepada RTM, Dora Lee John, 36 tahun berkata Perdana Menteri berjanji kerajaan akan membina sebuah kediaman baharu di tapak lain bagi menggantikan kediaman mereka yang rosak teruk akibat tanah runtuh. Sekurang-kurangnya 3 bulan diperlukan untuk kerja-kerja pembersihan tanah runtuh ini. Harapan kami seperti mana yang Perdana Menteri cakap kami waktu berjumpa dengan dia. Dia datang di rumah kami sini, dia akan bina kami satu rumah untuk tempat tinggal kami sebab keadaan di sini pun mau bina rumah memang tidak selamat, itu tanah di hadapan pun masih bahaya bila-bila masa mau runtuh. Perdana Menteri melawat keluarga mangsa tanah runtuh ini sejurus tiba di Sabah sempena sambutan Hari Malaysia 2021 Khamis lalu. Dorali dan isteri yang mengalami kecederaan dalam kejadian itu kini beransur pulih. Manakala 4 anak mereka berusia antara 4 hingga 12 tahun yang turut berada di rumah ketika itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Sementara itu, tinjauan pasca banjir di Kampung Sugut Penampang mendapati rata-rata penduduk masih gigih melakukan pembersihan di sekitar kediaman masing-masing. Kampung Sugut merupakan antara kawasan paling teruk terjejas banjir kali ini, khususnya banjir lumpur yang memusnahkan banyak harta benda penduduk. Saya harap ada bantuan untuk saya. Ialah habis semua saya tiada ni, baju pun tiada orang bagi saya ni. Kalaulah kerajaan boleh tolong kami di sini Sugut ini yang teruk betul ini kali, saya berterima kasih sangat. Seorang penduduk turut bermurah hati membenarkan kediamannya digunakan sebagai tempat pengumpulan bantuan sebelum diagihkan kepada hampir 10,000 penduduk terjejas. Saya memalu boleh megang DT. Habis tidak boleh limpaskan, jadi boleh letak sini. Siapa-siapa yang mau bagi bantuan boleh simpan di sini. Banyak laluan di Kampung Sugut mengalami kerosakan dan belum boleh dilalui akibat hakisan tanah serta dinaiki lumpur. Tinjauan di sekitar Pekan Dongongon pula mendapati terdapat premis perniagaan yang mula beroperasi walaupun kerja-kerja pembersihan masih dijalankan. Golongan wanita terutama petugas barisan hadapan merupakan antara golongan yang berdepan cabaran dan tekanan akibat pandemik COVID-19. Antara faktor penyumbang tekanan ialah bekerja tanpa henti, risiko dijangkiti, keletihan fizikal dan pengasingan keluarga. Justru Pengarah Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS, Profesor Dr. Helen Benedict Lasimbang berkata, panduan dalam mengenal pasti emosi diri dan membina kecekalan mental penting selain sokongan daripada keluarga dan rakan. Tambahnya, kerajaan serta pelbagai badan bukan kerajaan NGO juga turut berperanan membantu golongan wanita yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian dalam webinar khas anjuran Kelab Suri Rumah dan staf wanita UMS bertajuk Peranan Wanita di Era Pandemik COVID-19. Webinar disiarkan secara langsung dalam talian melalui aplikasi Webex dan Facebook Kesumbah UMS. Program yang diadakan sempena Hari Malaysia ini disertai 100 peserta dari dalam dan luar UMS. Situasi semasa wabak denggi di Sabah. 2 kes baharu direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif penyakit bawaan nyamuk Aedes itu kini 1,160 kes. Kes baharu denggi itu masing-masing direkodkan di Kota Kinabalu dan Lahad Datu.
Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Kota Kinabalu kekal mencatatkan kumulatif kes denggi tertinggi iaitu 308, diikuti Tawau 226, Lahadatu 116, Sempurna 100 dan Sadakan 72 kes. Manakala lain-lain daerah mencatatkan 38 kes ke bawah. Terdapat 2 wabak aktif dikesan di lokaliti Taman Semarak Loji Tawau dengan kumulatif 4 kes dan Kampung Kurnia Jaya kumulatif 3 kes. Bagaimanapun, status wabak di kedua-dua lokaliti terkawal. Setakat semalam, 4 kes kematian dilaporkan akibat denggi iaitu 2 kes di Tawau dan masing-masing 1 kes di Lahadatu dan Sempurna. Sehubungan itu, JKNS menasihati orang ramai agar meluangkan masa 10 minit seminggu untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di sekitar kawasan kediaman masing-masing. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah.